Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kepada moderator kita pada pagi ini, penerbit dan seterusnya, kru yang dimuliakan Allah sekalian datang pagi-pagi bersama kita dan seterusnya muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi pada pagi ini saya nak mengajak tuan-tuan untuk merenungi satu firman Allah SWT daripada surah Al-Kahfi yang merupakan ayat yang surah yang selalu kita baca, yang dipesan oleh Nabi kita SAW bacanya mendatangkan nur dalam kehidupan, panduan, bimbingan. Satu ayat saja, itu ayat ke-46. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dalam terjemahan tafsir Ibn Katsir ni menyatakan harta dan anak-anak adalah perhiasan hidup dunia, tapi amalan-amalan yang kekal lagi salih adalah yang lebih baik di sisi Tuhanmu pahalanya serta baik untuk menjadi harapanmu. Jadi dalam firman di sini jelas Uthman bin Affan Amirul Mukminin ketika ditanya kepada beliau tentang apakah makna al-baqiyatus salihat, perkara yang bersifat kekal, yang salih itu, maka kata beliau iaitu engkau membanyakkan kalimah la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya yakin tuan-tuan biasa mengamalkannya. Dan sekali saya ucapkan la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian juga Imam Malik meriwayatkan daripada Imarah bin Abdullah bin Sayyad daripada Sa'id bin Musayyab mengatakan al-baqiyatus salihat itu makna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi kemudian daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW sabda yang dimaksudkan dengan al-baqiyatus salihat itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar hunnal baqiyatus salihat, iaitu engkau banyakkan tasbih, tahmid, tahlil dan juga takbir. Itulah perkara yang akan mengekalkan kedudukanmu, kemuliaanmu, kesempurnaan dirimu di sisi Allah SWT. Jadi Ibn Jarir juga menceritakan, diberitahu kepadaku daripada Abu Sa'id bahawa Nabi bersabda, perbanyakkan kalian baca al-baqiyatus salihat, iaitulah zikir-zikir yang telah kita nyatakan tadi, antaranya tasbih dan juga takbir. Tasbih maksudnya tuan-tuan, tasbih kita banyakkan ucap subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah bihamdih. Takbir maknanya apa? Kita mengagungkan Allah, iaitu mengucapkan Allahu Akbar. Tahlil apa maksudnya? Tahlil mengucapkan la ilaha illallah. Kalau orang Melayu berpandangan bahawa tahlil itu yang kita baca waktu ada kematian, doa selamat dan sebagainya. Tapi sebenarnya dari sudut bahasa, tahlil ni berarti mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian apa lagi yang dimaksudkan ke sini? Kita banyak ucapkan hauqalah, iaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini juga merupakan perkara-perkara yang akan mengekalkan kedudukan kita, pahalanya di sisi Allah walaupun seseorang itu telah meninggal dunia. Okey, baik. Jadi itu antara maksud ringkas kepada apakah itu tasbih, apakah itu takbir, tahlil dan seterusnya. Jadi kita nak masih lagi membicarakan tentang topik kita, iaitu takbir dan tasbih. Kita nak terus meraihkan soalan pertama pagi ini, sudah ada dari sahabat kita iaitu bernama Teratai Uda. Ayuh kita lihat bersama. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah Nabi Muhammad dan bala tenteranya akan bertakbir ketika mendaki bukit dan bertasbih apabila menuruni bukit? Apakah hikmahnya bertakbir ketika menaiki bukit dan bertasbih apabila menuruni bukit? Mohon penjelasan ringkas. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Teratai Uda atas soalan. Silakan Datuk. Ya, kalau kita lihat penjelasan oleh Imam Nawawi berkaitan hadis ini, Nabi bila naik bukit baru bila turun ke dalam wadi, turun ke kawasan lembah, Nabi SAW dan para sahabat sabbahu. Kerana mereka menjelaskan bahawa kalau menaiki bukit ni seolah-olah dalam diri kita ada satu perasaan. Perasaan rasa macam hebat, rasa macam kagum, rasa macam sesuatu perkara yang luar biasa kita rasakan. Maka di saat timbul perasaan seperti itu, Islam merawat diri kita untuk mengajar kita satu kalimah memuji Allah SWT, itu bertakbir. Kita bayangkan betapa hebatnya kita dapat naik ke tempat yang tinggi ni. Umpamanya orang menaiki gunung-gunung yang tinggi pada hari ini, maka rasa hebat sangat, orang lain tak boleh nak buat benda itu. Maka ketika kita merasa nikmat seperti itu, kita jangan lupa yang menyebabkan kita dapat menikmati perkara itu adalah Allah. Maka kembalikan segala-galanya kepada Allah. Maka lafaz kalimah yang kita ucapkan alhamdulillah dan juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Sementara kalau kita turun pula ke bawah, biasanya akan muncul dalam diri kita mungkin rasa takut, rasa macam rendah diri, rasa macam satu benda yang kecil, kerdil. Maka ketika itu kita menyucikan Allah SWT. Itu tasbih ni, kita menyucikan Allah dari segala kekurangan. Maknanya tempat yang kita lalu itu, walaupun kita rasa diri kita kecil, kerdil, tapi kita sedang bernaung di bawah satu zat yang maha agung, iaitu Allah SWT, yang suci dan sunyi daripada segala kelemahan. Okey, baik. Jadi apabila mungkin nanti kita pergi beraya ataupun pergi jalan-jalan yang jalan tersebut perlu dinaiki dalam keadaan berbukit, maka banyakkan bertakbir, dan bila turun banyakkan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tadi Datuk ada sebutkan tentang apakah itu lafaz takbir, apakah itu lafaz tasbih. Jadi kalau kita lihat hari ini kadang-kadang lafaz itu berbeza. Ada yang menyebut subhanallah sahaja, ada yang tambah subhanallahil azim. Jadi adakah dibenarkan, Datuk? Silakan. Kita melihat dari sudut zikir yang Nabi SAW ajarkan, termasuk dalam salat. Dalam salat sekalipun Nabi SAW mengajar beberapa ada variasinya. Itu sebab jelas dari Imam An-Nawawi dalam Majmu' sebagai contohnya, begitu je Syarah Muslim, kepelbagaian doa yang Nabi ungkapkan ni adalah meraihkan suasana. Jadi lagi banyak kita ucapkan berbagai-bagai variasi bentuk itu, maka lebih banyak pahala yang akan kita perolehi. Maka jangan kekal dengan satu-satu zikir sahaja. Jadi amalkan berbeza-beza mengikut tempat, waktu, keadaan. Okey, baik. Jadi kita hari ini kalau dengar kawan kita bertasbih, bertakbir agak sedikit berbeza daripada kita, jangan kita marah. Mungkin dia dapat dari guru yang berbeza. Yang penting bertasbih. Jangan tak bertasbih ataupun bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kepada seluruh keluarga besar Tahniah Ustaz, kita masih lagi nak terus meraihkan soalan-soalan dari sahabat kita. Yang kedua dari Jura Azlin Sufyan. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hikmah yang tersembunyi di sebalik dua kalimah ini? Allahu Akbar, Subhanallah. Jika dihayati ianya berkaitan tentang permusafiran. Terdapat segelintir pihak yang melaungkan takbir Allahu Akbar dengan kuat. Apakah hukumnya dan adakah ianya dibenarkan, serta bagaimana tata cara yang sebenarnya ketika berzikir? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Jadi sebenarnya dalam hidup kalau kita perhatikan, kebanyakan zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ini adalah mengikut kepada wahyu yang Allah berikan kepada baginda SAW. Begitu juga lepas sembahyang sebagai contoh. Mengapa kita ucapkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 contohnya kan? Mengapa tak ada kalimah yang lain? Betul? Kerana Rasulullah SAW ni jelas Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, Nabi merupakan seorang pakar terapi kejiwaan, kerohanian yang paling hebat, yang paling unggul, yang telah pun menyatakan segala-galanya wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berkata satu perkara melainkan yang merupakan wahyu daripada Allah SWT. Jadi Nabi bila mengajar kepada kita satu terapi kerohanian ini, lepas sembahyang kita ucapkan begitu. Jangan tambah. Kalau kita nak tambah pada waktu yang lain. Memang kita dibenarkan banyakkan zikir kepada Allah Taala. Nanti saya nak sebutlah daripada kitab Jami' Al-Ulum Wal-Hikam oleh Ibn Rajab, menceritakan satu hadis ketika para sahabat yang miskin datang berjumpa dengan Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Wahai Nabi, orang-orang kaya itu punya kelebihan. Mereka mempunyai harta banyak untuk bersedekah. Mereka sembahyang macam kami sembahyang. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa. Kami puasa, mereka puasa. Tetapi mereka ada kelebihan harta yang menyebabkan mereka boleh bersedekah dengannya. Maka Nabi telah mengajar para sahabat untuk melakukan, sebagai contohnya dalam hadis ini, Nabi, saya sebutkan begitu tuan-tuan semua jawab soalan ni. Maka Nabi telah menyatakan, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqu nabi. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrul ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa fi bud'i ahdikum sadaqah." Qalu ya Rasulullah, ayati ahduna syahwatahu wa yakun lahu fihi ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Hadis ini riwayat Muslim. Para sahabat yang tadi bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah," ni Abu Zar dalam satu riwayat ni, sahabat-sahabat yang miskin, mereka mengatakan orang kaya mempunyai peluang lebih daripada kami. Kami tak ada apa-apa nak sedekah. Pahala-pahala rukun Islam tu kita buat sama saja. Maka Nabi mengajar para sahabat, ini ada kaitan dengan perbincangan kita, iaitu yang pertama sekali, kalau kamu bertasbih, setiap tasbih kamu adalah sedekah di sisi Allah, maknanya pahala.
Masya-Allah. Bila kamu bertakbir, setiap takbir yang kamu ungkapkan bagi kamu pahala. Masya-Allah. Dan setiap tahmid alhamdulillah yang kamu ungkapkan, setiap tahmid itu bagimu pahala. Setiap kalimah la ilaha illallah yang kau ungkapkan bagi kamu pahala. Mengajak kepada perkara makruf merupakan pahala. Mencegah perkara yang mungkar merupakan pahala. Sehingga bila seseorang itu bersama dengan isterinya pun padanya ada pahala. Masya-Allah. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah dalam kes seorang melakukan perhubungan suami isteri pun merupakan pahala? Sedekah makna pahala, right? Ya. Maka Nabi menyatakan, bagaimana kalau dia melakukan perbuatan yang haram? Maknanya dia berzina, adakah baginya dosa? Tentu berdosa. Maka kalau itu berdosa, maka yang buat hal itu baginya pahala. Ya, ini dari sudut ilmu usul dipanggil qiyasul aksi. Maknanya Nabi memberi bandingan perkara yang sebaliknya untuk memahami perkara yang hakikatnya itu baginya ada pahala di sisi Allah SWT. Jadi bila kita lihat apa yang disebutkan tadi, bagaimana kepentingan untuk ucapkan subhanallah ni ada kaitan dengan pemusafiran sahaja ke? Jawapannya tidak. Ya, kita boleh bagi ulasan bahawasanya dalam perjalanan kita baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, contoh kan. Ya. Kerana kita nak menyucikan Allah SWT daripada sebarang bentuk kekurangan yang mungkin kita akan lihat dalam perjalanan itu. Mungkin ini satu penjelasan dari para ulama. Namun demikian, seperti yang telah nyatakan tadi, semuanya merupakan panduan yang telah dikemukakan oleh Rasulullah SAW. Dan Jura Azlin berkaitan, apakah tata cara yang sebenarnya ketika berzikir, dan yang kedua, adakah dibenarkan takbir dalam keadaan kuat, Datuk? Silakan. Satu peristiwa yang berlaku ketika Nabi SAW dalam perjalanan atau pulang daripada Khaybar. Ya, Khaybar ni satu tempat yang meriah dengan pokok-pokok tanaman yang dimiliki orang Yahudi. Ketika Nabi SAW dan para sahabat selepas daripada perang Khandaq ataupun Ahzab, maka mengetahui kebiadaban kaum Yahudi yang mana mereka telah pun melakukan perkara pengkhianatan dan juga pencabulan kepada perjanjian yang pernah dilakukan, maka Nabi dan para sahabat pergi ke Khaybar. Maka dalam perjalanan ini, para sahabat naik bukit, mereka bersemangat bertakbir. Allahu Akbar, semangat. Mereka baru saja menang dalam perang Khandaq. Dan Nabi SAW telah menegur mereka dan mengatakan, irba'u ala anfusikum. Ya, tenang diri kamu ni. Jangan kamu patut mengetahui, innakum la tad'una asamma wala abkam. Kamu bukannya berdoa minta kepada Allah Taala yang bersifat tak dengar ataupun tak melihat. Allah sebenarnya mendengar apa yang kamu ungkapkan. Jadi diajar kita dalam misal ni tuan-tuan, bila kita berzikir tak perlu dengan suara yang kuat yang mungkin boleh mengganggu orang lain. Contohnya waktu kita tahajud tengah-tengah malam baca kuat-kuat, dia buka mikrofon lagi, kadang-kadang mengganggu orang. Betul. Ya, kerana ia akan menyebabkan hilangnya ikhlas yang ada dalam diri kita. Dalam masa sama mengganggu orang lain. Maka diajar kita supaya kita ketika berzikir kepada Allah ni, zikirkan dengan tenang. Kita seorang dengar dah cukup. Ya, Allah, bagaimana dinyatakan oleh firman Allah SWT, doalah kepada Allah dunal jahri minal qawli al-ghudwi wal asal. Ya, doa kepada Allah ni mesti doa dalam keadaan tidak terlalu kuat, tidak terlalu perlahan. Asal kita dengar saja dah cukup. Jadi dalam konteks ini, adab berdoa kepada Allah, doalah dalam keadaan tenang. Ya, supaya dengan ketenangan itu lebih mudah untuk datangnya ikhlas. Dan lebih mudah untuk ada penghayatan. Betul. Jadi jangan kita dalam bab berzikir ni, kita berzikir kuat-kuat. Kadang ada setengah orang punya kelakuan waktu zikir tu macam ada gear pula, gear 1, gear 2. Macam bawa kereta, laju sikit, laju lagi. Tuan-tuan, ni tak betul tuan-tuan. Yang betulnya kita berzikir ni tenang-tenang. Apa yang kita nak kejar kan? Jadi yang sebenarnya adab dia, salah satu zikir yang diajar Nabi SAW, zikir dalam keadaan tenang, ada penghayatan. Ingatnya seperti disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada ibadah ni yang kita lakukan, kalau tidak dilakukan dengan penghayatan, Allah akan buang campak ke muka orang yang melakukannya. Sembahyang yang tidak khusyuk, doa yang tidak faham, dan zikir yang tergesa-gesa, dan tiada pengamatan dan juga tamaknina ataupun apa, sakinah, khudu', istislam, tak ada ikhlas dan tidak ada apa istilah yang digunakan, tawaduknya ataupun tidak ada khusyuknya, maka ini merupakan antara ibadah akan ditolak oleh Allah SWT. Baik. Jadi apabila kita mahu berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan kita tahu maksudnya, dan yang terbaik ialah dalam keadaan tenang, tidak mengacau dan mengganggu orang yang berada di sekitar kita. Baik, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hakim dan juga Ustaz Datuk
Hazan Muhammad. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Datuk. Datuk, saya nak tanya sikit Datuk ya, masa saya kecil-kecil dulu Datuk, arwah ayah, arwah mak saya. Dia marah, bukanlah marah maki hamun, tidak. Tapi dia marah dengan cara, bila dia marah tu, dia nak tunjuk kemarahan itu, dia selalu sebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang disebut. Apakah perkara macam ini, boleh ke kita marah dengan perkataan yang macam ini? Apakah kita dianggap sebagai mempersenda-sendakan ke benda macam ini Datuk? Yang kedua saya nak tanya mengenai apabila tanam pokok di kawasan tanah perkuburan ini. Ada setengah pendapat mengatakan bahawa pokok ini sentiasa bertasbih kepada si mati itu. Apakah benar perkara ini Datuk? Dan ada ke dalilnya Datuk? Itu soalan saya Datuk dan Dai. Senyum nampak gigi, ada rezeki, kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemanggil setia hujung nyawa kita Tuan Omar dari Pekan Pahang. Menarik soalan yang ditanyakan oleh beliau, kalau tak silap saya berkaitan tentang kita tanam bunga di kawasan perkuburan Datuk. Jadi bagaimana? Silakan Datuk. Kita melihat dalam hadis Nabi SAW ada asasnya, iaitu saudari Nabi SAW telah pun melalui satu perkuburan bersama dengan sahabat dan mengatakan bahawa kedua-dua kubur itu sedang diseksa. Dan dosa yang melakukan dipandang dosa kecil, tapi dia dosa besar. Yang pertama, seorang yang disebut Nabi SAW kana la yastanji min bauli, tidak istinja dengan betul. Yang kedua, kana yamshi bin namimah, iaitu dia mengadu domba dalam masyarakat, menceritakan satu perkara yang sepatutnya tak cerita kepada orang lain, yang menimbulkan perkelahian, pergaduhan antara manusia. Ini namanya mengadu domba lah tuan-tuan. Maka Nabi telah pun mengambil pelepah kurma dan meletakkannya di atas kedua-dua kubur tadi, dan menyatakan kedua-duanya selagi ia belum kering, ia akan mendoakan untuk si mati. Begitulah mafhum daripada hadis. Maka daripada peristiwa ini, para ulama telah menjelaskan hukum, iaitu keharusan untuk kita tanam pokok di atas kubur. Ya, sebahagian mereka mengatakan demikian, termasuklah fatwa daripada Al-Azhar yang menyatakan demikian, kebenaran. Dan ada syarat-syaratnya. Janganlah pokok tu terlalu besar, umpamanya kat Melaka pokok binjai pula kita tanam pokok mangga besar sampai kubur itu pun tenggelam, kerana menyakiti si mati sama hukum menyakiti si hidup. Maka kita pun diharamkan memijak di atas kubur dengan sengaja. Maka demikian juga kalau menanam pokok, kita bayangkan pokok semikian kalau hempap kita, maka si mati itu sebenarnya di sisi Allah Taala dihidup. Jadi tanam pokok tu biar kadar macam pokok bunga, pokok-pokok kecil, yang mudah-mudahan termasuk dalam hadis Nabi SAW, dalam konteks itu merupakan satu rahmat untuk si mati, insya-Allah. Okey, baik. Tadi ada juga soalan yang ditanyakan oleh Tuan Omar tadi, kalau tak silap saya, berkaitan tentang keadaan ketika marah. Adakah zikir khas ataupun apakah zikir terbaik kalau kita dalam keadaan tengah marah, Datuk? Baik, dalam marah ketika satu peristiwa, seorang sahabat diajar oleh Nabi SAW supaya ambil wuduk. Sebagai contohnya, kalau sedang berdiri, duduk, kalau duduk, baring, rehat sekejap dan mengucapkan astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, ya. Kerana kita melihat dalam firman Allah melalui surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya, alladzina yunfiquna fi sarai wad dharra wal kadhimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam ayat ini mengajar kita bahawa orang yang diberi peluang masuk syurga yang luas macam langit dengan bumi ini, keluasannya antaranya orang yang menahan marah ketika dia sedang meluap-luap. Jadi diajar dalam hadis sama ada kita mengambil wuduk, kita beristighfar, ingat Allah SWT, kerana marah ini daripada syaitan. Syaitan diciptakan daripada api. Dan syaitan ini mengajak kita kepada perkara-perkara yang mungkar dan ego pada diri dan sebagainya. Maka demikianlah cara kita menangani rasa marah ni, banyakkan istighfar kepada Allah SWT. Okey, baik. Jadi jelas kepada kita tentang adakah dibenarkan kalau tanam pokok di kawasan perkuburan, dan yang kedua, banyakkan kita istighfar jikalau dalam keadaan kita marah. Baik, kita ada lagi pemanggil di talian untuk diraikan bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Puan Norini Abdul Latif daripada Buntung, Ipoh, Perak. Okey, silakan Puan. Assalamualaikum Datuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak cuba baca ayat yang Datuk baca tadi dan nak tanya satu soalan lah.
Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sadaqallahul azim. Saya tanya soalan Datuk, boleh tak kita membaca ayat tasbih dan salawat semua tu tanpa air semayang? Itu saja soalan saya, dan saya nak akhiri dengan pantun satu kerat. Berpagi-pagi ke pantun. Silakan. Berpagi-pagi ke rumah Cik Tom, saya ucapkan Assalamualaikum. Kemas. Satu rekat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Nurini dari Ipoh atas soalan dan pantun satu kerat ya. Terima kasih kerana menghiburkan kami pagi ini. Baik, bagaimana Datuk kalau kita tengok tadi berzikir dalam keadaan tidak berwuduk? Silakan Datuk. Ya. Dai Hakim dan yang bertanya tadi apa nama lupa lah tadi. Ya. Dan juga kepada tuan-tuan puan-puan, ayah ibu yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi hukum para ulama membaca Al-Quran tanpa wuduk hukumnya harus. Yang tak boleh ketika berhadas besar. Baik. Ketika berhadas besar hukumnya haram membaca ayat Al-Quran melainkan ayat-ayat yang bersifat doa. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim itu doa. Ya, bismillah contohnya dalam ayat yang masya-Allah la quwwata illa billah itu ayat Quran juga. Tapi kita ucap dalam bentuk doa, dalam niat untuk doa, maka dia diharuskan. Okey, baik. Jadi itu apabila kita nak berzikir, maka teruskan berzikir. Tapi kalau ada wuduk, insya-Allah mungkin lebih baik dan banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, saya suka dengan soalan yang ditanyakan oleh Intan. Assalamualaikum Ustaz, dai dan warga, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ada di antara orang Islam apabila mereka terperanjat secara spontan, mereka akan bertakbir Allahu Akbar. Adakah itu salah satu tanda bahawa zikrullah sentiasa membasahi lidah mereka? Yang kedua, apabila kita bertakbir Allahu Akbar secara beramai-ramai untuk sebagai tanda naikkan semangat, mengapa darah kita akan berderau Ustaz? Terima kasih juga kepada Intan atas soalan. Baik, pertama bagi mereka yang mengucapkan bila terkejut melihat satu perkara mengucapkan Allahu Akbar. Ia merupakan satu nikmat daripada Allah SWT. Ya, kerana Allah mengajar kita juga yang surah Al-Kahfi, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Iaitu ayat ni menceritakan bahawa sikap kita kalau melihat satu yang mengagumkan, kita kembalikan kepada Allah. Masya Allah la quwwata illa billah. Ya, la haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi melihat perkara-perkara demikian, tanda kita kembalikan segala nikmat ini kepada Allah SWT yang memilikinya, yang menganugerahkan kita satu kelebihan tersebut. Ya, melihat contohnya ada rumah baru, sahabat ajak pergi ke rumah, buat open house. Masya Allah, cantiknya rumah kau. Ya, mudah-mudahan Allah beri aku rumah seperti kau ni. Amin. Seperti itu sepatutnya kata-kata kita. Yang melihat orang dapat motorcar baru, Masya Allah, cantiknya motorcar Dai Hakim ni. Allahu Akbar, saya ada duit besok, mudah-mudahan doakan saya, mudah-mudahan saya boleh memilikinya. Jadi kita juga melibatkan kalimah seperti ini, mengungkapkannya dalam keadaan kita muji Allah SWT. Itu yang paling benar sebenarnya. Itu paling tepat. Dan berkaitan soalan bila kita ucapkan kalimah Allahu Akbar, saudara kita berderau, mudah-mudahan ini masuk dalam ayat Allah SWT ketika Allah menjelaskan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman ni kalau sebut saja nama Allah, dengar saja Al-Quran, dengar saja kalimah-kalimah Allah ni, dia gembira, dia rasa macam seronok, dia rasa iman dia meningkat. Maka mudah-mudahan tuan-tuan yang bertanya soalan seperti ini berada dalam lingkungan tersebut. Wallahu a'lam. Okey, baik. Jadi tanda kita orang beriman, tanda kita dekat dengan Allah apabila kita melatah pun, melatah kita takbir dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita nak meraihkan lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail daripada Sungai Buloh. Okey, soalan saya nak tanya Datuk pagi ni. Bagaimana cara terbaik untuk kita sentiasa merasai nikmat takbir dan tasbih dalam menunaikan apa juga amal kebaikan dan ibadah walau sekecil manapun? Itu soalan saya pagi ni. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail dari Sungai Buloh. Walaupun soalannya ringkas tetapi penuh dengan pengajaran berkaitan tentang bagaimana kita nak mengekalkan supaya nikmat rasa berzikir kepada Allah itu sentiasa ada, Datuk. Dalam sebuah hadis dalam Musnad Baqi bin Makhlad dan juga Bazar pada hadis Abi Zar, saya bacakan daripada kitab Jami' wal Ulum wal Hikam. Ma min yaumin wala layatin wala sa'atin illa lillahi fiha sadaqatun yamunu biha ala man yasha'u min ibadi. Wa ma manna Allahu ala abdin mithla an yulhimahu dhikruhu. Bahawa tidak ada satu hari yang terbit pun, satu hari pun di sisi Allah, waktu, hari, malam ke, tak ada satu sedekah yang Allah lebih gembira dengannya berbanding dengan sedekah-sedekah yang lain. Dan sedekah yang paling utama yang Allah gembira untuk seorang hamba melakukannya adalah banyak ingat pada Allah. Ya? Dan seorang itu hendaklah banyak bersyukur pada Allah bila Allah mengilhamkan kepadanya untuk selalu mengingatinya. Jadi bila kita tahu tuan-tuan kelebihan berzikir ni, ia cukup memadai untuk membantu kita rasa kelazatan menghayati dan juga mengapa kita kena beriltizam dengannya. Jadi itu sebab kalau kita lihat, saya bacakan kat sini. Bahawa sedekah ni bagaimana kita penting untuk tahu, dan bila kita tahu kita akan seronok. Kan? Sebagai contohnya orang kata pada kita, yang kau makan tahu, buah ni bagus, buah durian Melanda ni boleh menyelamatkan begitu begini. Daun dia pun, kalau saya bukan pakar perubatan lah tuan-tuan, orang cerita. Ambil daun pokok daun Melanda ni pun minum boleh selamatkan kamu penyakit bahaya. Maka kita pun buat benda tu. Usaha untuk lakukan. Engkau kalau makan carrot buah pinggang kau elok, contohlah contoh ya tuan ni. Maka tiap hari kita pastikan berbakul-bakul carrot kita beli contohnya. Kerana kita tahu kelebihan itu. Maka demikian juga untuk tahu kelebihan zikrullah ni, kita kena tahu kenapa kita kena berzikir. Tuan-tuan, zikir saya dah sebut awal-awal tadi, ia merupakan satu bentuk sedekah. Sedekah yang menunjukkan ibadah, merujuk kepada ibadah sebenarnya. Itu sebab sedekah tanpa menggunakan harta bagi kita yang tak kemampuan ni, mungkin dalam situasi ekonomi yang menekan pada hari ini sebagai contohnya, maka kita jangan abaikan dua peluang untuk melakukan sedekah, dan sedekah ni besar pahala di sisi Allah. Yang pertama, ahaduhuma ma fihi ta'yatul ihsan ila khalqi fayakun sadaqatan alaihim wa rubbama kana afdal min as-sadaqati bil mal. Hadha kal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar fa innahu du'aun ila ta'atillah wa kaf'an ma'asi wa dhalika khairun naf'i bil mal. Wa kadzalika ta'limul ilmi nafi' wa iqra'ul Qur'an wa izalatul adza 'ani tariq wa sa'yi fi jalbin naf' linnas wa daf'ul adza anhum wa kadzalika du'a lil muslimin wa istighfar lahum. Ada sedekah yang tidak memerlukan kepada wang, tuan-tuan. Ketahuilah perkara tersebut. Yang pertama, contohnya seperti nyatakan kat sini, al-amru bil ma'ruf, mengajak perkara yang makruf, mencegah perkara yang mungkar. Mengajak orang untuk lakukan ketaatan kepada Allah. Ini media sosial yang ada. Alangkah baiknya kalau kita ajak orang untuk mengekalkan melakukan perkara-perkara kebaikan. Betul. Jangan lakukan perkara-perkara kemungkaran, menyebabkan fitnah dan sebagainya. Kemudian mengajak orang meninggalkan maksiat. Itu kadang-kadang menjadi lebih utama daripada bersedekah dengan harta. Lagi apa? Begitu juga mengajar ilmu yang bermanfaat. Cikgu-cikgu yang telah bersara sebagai contohnya. Jangan biarkan ilmu yang ada itu beku je. Ambillah peluang untuk mengajar anak-anak dekat masjid ke, kat surau ke, kat mana-mana ke, tuan-tuan. Wa iqra'ul Quran, baca Al-Quran, ikut program-program Al-Quran. Wa izalatul adza 'anit tariq, membuang satu benda yang menyakitkan kat jalan, yang boleh membahayakan. Jangan buang sampah merata-rata, tuan-tuan. Buka cermin kereta, buang kat luar. Dia suruh dalam hadis kita untuk kutip. Ya, tapi janganlah kita pergi buang merata-rata, tuan-tuan. Malukan, tuan. Sifat tidak bertamadun namanya. Kadang-kadang kat masjid pun, ni saya tegurlah saja, tuan-tuan. Hari raya ni ramai orang berhenti kat masjid. Baguslah tu. Tapi berhenti kat masjid, pampers anak tinggalkan dalam masjid. Tinggalkan kat toilet. Tuan-tuan, tinggalkan dalam tong sampah kat masjid pun tak berapa betul. Tuan-tuan, saya sebut kenapa tahu? Kerana kita mengalami masalah ketandusan manpower pada hari ini. Pekerja kurang, susah nak dapat. Masjid kadang-kadang tak ada pembiayaan yang betul, yang konsisten, maka tak boleh nak diadakan sistem cleaning yang betul. Akibatnya bila kita tinggalkan pampers anak yang bau itu dalam toilet, habis satu toilet baru, tuan-tuan. Betul. Perasan tak? Itu tak bagus. Yang bagusnya kita ada pampers, kita simpan, boleh buang kat tempat kita yang mana ada kemudahan sampah dan sebagainya. Lori sampah dan sebagainya. Ini adab kita, tuan-tuan. Mentang-mentang masjid tu mengajak untuk ni tak ada R&R kat kawasan ni, macam kat Pahang, kat Lipis, kat mana. Ya, kita berhenti, maka kita buang segala kotoran kita kat masjid. Ini salah lah, tuan-tuan. Kesian pihak masjid ni. Ini saya sebut pada tuan-tuan. Ini sedekah tanpa keluarkan wang, tau. Kalau kita tak pergi masjid itu, kita tak bagi duit pun tak mengapalah. Kita pergi masjid tak bagi duit pun tak, janganlah tinggalkan kotoran, tuan-tuan. Ini kadang sikap tidak bertanggungjawab kat masjid tu, dia buka kapet lantai kereta tu.
terabur dengan kulit gula-gulanya, dengan apanya, apa benda ni, sikap ni tuan-tuan. Jadi berikutnya, Wadaful azza anhum. Jangan buat jahat kepada orang lain. Ini satu bentuk sedekah yang ada kaitan bila kita faham, kita buat tuan-tuan. Yang kedua, boleh? Boleh. Baik, yang kami. Wa nau'u tsani min as-sadaqati allati laysat maliyatan. Iaitu sedekah yang kedua kata para ulama yang tidak berbentuk harta tetapi sedekah di sisi Allah macam ditekankan Rasulullah SAW tadi. Ya. Ma naf'uhu qasirun ala fi'li kan wa dzikri min at-takbir wa at-tasbih wa at-tahmid wa at-tahlil wa istighfar wa kadzalika al-mashi ila masajid sadaqah wa lam yadhkur fi syai'in min al-hadis as-salat was-siyam wal-hajj wal-jihad annahu sadaqah. Jadi perkara yang juga namanya sedekah di sisi Allah yang tidak memerlukan wang daripada kita iaitu tasbih ni tadi, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah. Begitu juga selawat ke atas Nabi SAW. Begitu juga hauqala, iaitu la hawla wala quwwata illa billah. Begitu juga hasbala, iaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ini merupakan antara bentuk-bentuk sedekah yang tidak memerlukan kepada wang untuk dikeluarkan. Ya. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bahkan dalam hadis lain mengatakan senyum pada orang yang tersayaknya pun itu dikira sedekah. Masya-Allah. Tapi jangan senyum pada orang perempuan yang bukan mahram. Mumpung mahram yang cantik jelita pula senyum kat kita dan kita pun handsome juga aku ni. Jadi senyum pada tempat yang betul. Yang tidak menimbulkan fitnah. Juga merupakan satu bab sedekah yang tidak memerlukan kepada pengeluaran wang. Dengan memahami perkara ini tuan-tuan, kita sekarang berusaha untuk memperbanyakkan menebar kebaikan sedekah ini dalam formatnya berbagai-bagai. Okey, baik. Okey, kita nak terus meraihkan pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah berkah daripada Aitam Penang. Baik, silakan tuan. Assalamualaikum Datuk Ustaz. Dan juga Dai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya tentang dua solat hari raya, solat Aidilfitri dan juga Aidil Adha yang ada takbirnya dan diselang-seli dengan tasbih. Apakah kelebihan yang ada pada takbir dan juga tasbih tersebut? Dan soalan kedua mengenai dengan tasbih kafarah. Apakah yang dimaksudkan dengan tasbih kafarah dan apakah kelebihan yang ada pada tasbih kafarah itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas yang sudi buat panggilan kepada kita bertanyakan tentang dua soalan. Yang pertama, saya ulang kembali, tasbih dan takbir ketika solat hari raya. Yang kedua, tasbih kafarah. Apakah maksud dan kelebihan dia, Datuk? Baik, ini berkaitan dengan firman Allah SWT, wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kamu bertakbir kepada Allah SWT dan supaya kamu bersyukur padanya atas nikmat puasa selama 30 hari yang telah kamu lakukan karenanya itu. Maka diajar kita untuk bertakbir. Banyakkan takbir dan kemudian Nabi SAW mengajar kita dalam kelainan sembahyang sunat hari raya ni, hukumnya sunat. Mengucapkan takbir 7 kali pada rakaat pertama, 5 kali pada rakaat kedua kan. Itu juga sembahyang Idul Adha. Jadi para ulama nak menjadikan kesempurnaan dalam solat kita tu maknanya jangan ada ruang untuk kosong daripada tak menyati Allah. Maka di antara selang-selang itu mereka mencadangkan supaya dengan melihat kepada amalan para salafus salih supaya ada diisi di situ dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kita bertakbir pada Allah artinya kita mengagungkan Allah, kita muji Allah di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita untuk menyempurnakan puasa. Dan kemudian masa sama kita bertasbih kepada Allah untuk menyucikan Allah daripada segala bentuk kekurangan dan kelemahan. Ya, maknanya Islam yang kita ikut dengan sembahyang yang kita lakukan sudah ada padanya kesempurnaan. Maka tak perlu cari kepada perayaan-perayaan yang lain. Begitu maksudnya. Kita bertasbih kepada Allah dengan segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Yang kedua berkaitan dengan tasbih kafarah, iaitu kafaratul majlis. Dalam hadis mengatakan tidak berhimpun para sahabat, melainkan selepas itu mereka akan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iaitu disebut dalam hadis ini barang siapa yang berhimpun dan banyaklah zallahnya, banyak kata-katanya yang kekurangan, kegelinciran, tak sengaja, terungkap benda yang tak sepatutnya. Maka dengan mengucapkan tasbih kafaratul majlis di hujung itu diampunkan dosa-dosa mereka walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Walau kana mithla zabadil bahri. Walau sebanyak buih-buih di lautan, sabda Nabi SAW. Namun demikian, dosa-dosa besar macam mengadu domba, mengumpat, memfitnah, mengada-ngadakan cerita, itu perlu bertaubat dan syarat-syaratnya kita kembalikan hak kepada yang mempunyainya. Tapi dosa-dosa kecil, kegelinciran lidah, tidak sengajaan, maka itu diampunkan. Dan sebab
kafaratul majlis yang kita ucapkan tadi. Maka dalam tafsir Safatul Tafasir oleh Al-Imam Syekh Muhammad Ali Sabuni ketika menjelaskan kelebihan surah Al-Asr, ya, beliau mengatakan bahawa para sahabat, sunnah para sahabatlah, habis saja majlis mereka bukan saja mengucapkan kafaratul majlis, mereka juga membaca surah Al-Asr, ya, sebagai satu lambang komitmen punctuality kepada masa, menghormati masa. Juga mereka bacakan surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr, ya, di samping membaca kafaratul majlis. Maka ni adab yang boleh kita lakukan. Mudah-mudahan padanya ada pahala, ada padanya pengampunan dosa. Okey, macam kita contoh berjumpa dengan ahli keluarga sempena dengan raya ini, apabila kita nak berpisah, boleh amalkan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati. Okey, saya suka dengan soalan ditanyakan oleh Aisyah Echa. Jom kita lihat bersama soalannya. Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta kru-kru yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan saya, amalan melazimi bertakbir dan bertasbih amat besar fadilatnya. Bilakah masa atau waktu yang afdal bagi seseorang itu melazimi zikir ini agar kena pada tempatnya untuk beroleh fadilat darinya? Yang kedua, bolehkan zikir takbir dan tasbih ini diucapkan dalam hati sahaja? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Aisyah atas soalan. Silakan Datuk. Sebenarnya tasbih ini ada yang bersifat muqayyad. Muqayyad ni berarti diajar Nabi SAW untuk dilakukan dalam suasana-suasana tertentu. Contohnya selepas sembahyang, Nabi ajar kita bahawa antara itu juga dipanggil sebagai baqiyatus salihat. Dan itu juga merupakan seperti yang disebut dalam hadis, merupakan penghapus pada dosa. Ya, siapa yang dalam sembahyangnya ada kekurangan ataupun dosanya kecilnya dilakukan, maka tasbih lepas sembahyang, tahmid dan juga takbir itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan olehnya. Maka dia keluar daripada sembahyang itu seolah-olah kain putih. Masya-Allah. Ya, dalam kitab amalan penghapus dosa sebagai contohnya oleh Ibn Abi Daiba daripada mazhab Syafi'i, seorang ulama besar dari Yaman, menghimpunkan hadis-hadis yang membuktikan kepentingan tasbih yang muqayyad ini selepas sembahyang untuk kita lakukan dengan istiqamah. Ya, saya dah sebut tadi awal-awal, jangan sebut baca tenang-tenanglah tuan-tuan, berapa minit sangat. Ya, kalau kita duduk menghadap WhatsApp, menghadap Facebook, berjam-jam tak perasan tu. Ada TikTok pula ini. Jadi tuan-tuan ni boleh kau sekian. Ini tasbih ada sifat waktunya tertentu. Demikian juga bila kita naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza, Nabi ajar pada waktu itu. Dan dalam keadaan yang lain dia bersifat harus dilakukan apa jua bentuk sekalipun. Kerana Allah muji orang yang mengingati Allah, wadzakirullaha katsiran wadzakirat. Bahawa orang mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ya, jadi tuan-tuan, saya nak sebutlah satu hadis. Hadis ini penting untuk kita semua faham tentang nikmat yang ada terhadap orang yang mengingati Allah SWT dengan sebanyak-banyaknya. Jadi kita dah bincang sikit. Ya. Wa kharaja Ibn Mardawai bi isnadin fihi dha'f an Ali bin Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, man kana lahu mal falyatasaddaq min malihi wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq min quwwatihi wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq min ilmihi. Dalam hadis ini mengatakan bahawa kemudian afdalus sadaqati al-lisanu, qila ya Rasulullah ma sadaqatul lisan? Qala asy-syafa'atu tafukku biha al-asir wa tahqinu biha ad-dam wa tajuru biha al-ma'ruf wal ihsan ila akhika wa tadfa'u anhu al-kariha. Jadi nak menceritakan kepada kita tentang peluang melakukan zikrullah ni begitu banyak sekali dan tidak terbatas pada kalimah-kalimah ini sahaja. Kita boleh lakukan ni. Dalam hadis Tabarani mengatakan daripada Samurah, Nabi bersabda bahawa sedekah lisan ni bukan pada zikrullah yang kau ungkapkan saja, bahkan menolong orang dalam kesusahan, memberikan kepadanya cadangan. Ya, kemudian dan satu syafaah yang kau berikan sehingga menyelamatkan darah seseorang daripada tumpah. Sebagai contoh yang tuan-tuan, ini kita tengok dalam viral ya. Kalau berlaku satu kemalangan, orang kata kalau engkau saja berada di tempat itu jangan berhenti. Kerana kalau kau berhenti nanti orang yang kau bawa pergi hospital tu mati dan orang kata kau pula yang langgar. Ini bahaya tuan-tuan, sangat bahaya. Kerana ialah berlaku kadang-kadang keadaan seperti ini kejahilan. Yang sebenarnya tuan-tuan tentu ada cara bagaimana nak mengatasi keadaan ini. Bila berlaku sesuatu kemalangan seperti itu, kita mesti jadi orang tengah. Jangan biarkan orang kampung pukul orang itu dalam keadaan mungkin orang itu menyelamatkan. Ini kena beritahu tuan-tuan, tak semua orang boleh pasang apa dipanggil dashcam, apa dipanggil. Kan dashboardnya kamera kan yang boleh buktikan dia salah atau tidak.
Jadi tuan-tuan, ini kata-kata yang diungkapkan di seorang sebagai orang tengah untuk menyelesaikan masalah-masalah berlaku juga merupakan satu sedekah yang bersifat lisan yang besar nilainya di sisi Allah SWT. Begitu juga watajuru biha al-ma'ruf wal ihsan ila akhika wa tadfa'u anhu al-kariha. Kamu mengajak perkara ma'ruf dan ihsan kepada saudaramu dan mengelakkan satu perkara yang buruk berlaku padanya. Umpamanya nasihat-nasihat yang kau berikan, ya, mengajak kepada perkara-perkara kebaikan yang kau lakukan kepada mereka. Maka inilah di antara yang disebut oleh Amr bin Dinar bahawa Rasulullah SAW telah menjelaskan ma min sadaqatin ahabu ilallah min qaulin alam tasma' ila qaulillahi azza wa jalla qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Kadang-kadang ada kalimah yang kau ungkapkan, nasihat yang kau berikan, kata-kata yang baik yang engkau sampaikan, itu sebenarnya, dan juga keampunan yang kau berikan itu lebih baik daripada sedekah yang kamu ungkit-ungkitkan selepas melakukannya. Ya, jadi tuan-tuan, hendaklah kita faham. Saya nak bawa topik ini, tasbih dan tahmid ni, dan juga takbir ni jangan kita limitkan di situ saja. Kerana dalam konteks penceritaan daripada hadis ini, hadis sahih riwayat Muslim ini menunjukkan bahawa Nabi SAW mengajak kita berfikir kepada konsep bersedekah yang sangat luas. Betul. Dan kalimah-kalimah ini satu juzuk daripadanya. Maklumlah kita dah habis Ramadan. Ketika Ramadan dulu melimpah ruah rezeki yang disampaikan kepada fakir miskin di masjid, bagi orang makan buka puasa kan. Lepas daripada Ramadan ni duit benda kering, ahlan wa sahlan, wajalan, tak ada lagi sedekah. Sebenarnya sedekah ni luar konteksnya, kita nak cerita kat sini tuan-tuan. Dari Kak Ju Zabidi, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah hukum menggunakan zikir dalam nada dering dan paparan skrin di dalam telefon pintar? Yang kedua, ketika di dalam bilik air, bolehkah kita berzikir di dalam hati? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Datuk. Hukum menggunakan nadering zikrullah ni adalah satu benda yang diharuskan dalam fatwa. Akan sebagai contohnya di peringkat negara kita pun kita boleh lihat dalam fatwa wilayah persekutuan, boleh lihat negeri-negeri lain, keharusan untuk kita menggunakan zikrullah ataupun ayat Quran dalam nada dering yang ada. Ya, cuma kena elakkanlah ketika memasuki tandas, tempat-tempat yang tak sesuai seperti itu, dan ada kaitan juga dengan perkara yang kedua, iaitu berzikir dalam hati, dalam tandas. Hukumnya harus. Tapi mengucapkannya, melafazkannya, ikut ijma' para ulama' dia merupakan satu benda yang makruh. Ya, mengucapkan dengan terang-terangan, kita diajar untuk berzikir ketika masuk tandas saja. A'udzubika minal khubsi wal khaba'ith, kan, bila keluar ghufranaka alhamdulillahi afani mimma afani, kita baca doa seperti itu selepas keluar daripada toilet. Dalam bilik air, hukum dia makruh untuk melafazkan kalimah-kalimah zikrullah. Kalau kita nak berzikir, zikir dalam hati saja. Okey, baik. Jadi apabila kita berada di dalam tandas, maka kalau nak berzikir, zikirlah dalam hati sahaja. Baik. Soalan seterusnya, Faizal bin Ahmad. Ayuh kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah adab-adab yang perlu dijaga semasa kita bertakbir dan bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kedua, adakah mulut dan hati perlu seiring? Yang ketiga, yang mana lebih baik, zikir dalam hati ataupun lisan? #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Faizal bin Ahmad atas soalan. Silakan Datuk. Zikir ni merupakan satu ibadah. Maka bila kita berzikir, bertasbih, bertakbir dan sebagainya, hendaklah kita lakukan dalam keadaan khusyuk, tawaduk, ingat pada Allah SWT. Jangan mengucapkannya dalam keadaan hati kita leka, lalai. Ya, jadi ini diajar kepada dalam doa sebagai contohnya. Nabi mengajar kita, fa innallaha la yaqbalu min qalbin ghafilin lahin. Orang yang berzikir, orang berdoa dan hatinya lalai pergi ke tempat lain. Jadi hendaklah ada kesinambungan, keserasian di antara zikir yang kita ucapkan dengan hati kita pada waktu itu, antara adabnya. Dan galakkan untuk kita berzikir, apa saja ibadah yang kita lakukan, kita lakukan dalam keadaan suci daripada hadas. Kerana Nabi menyebutkan, karihtu an azkurallah illa ala tuhrin. Aku tidak suka untuk menyati Allah melainkan bila dalam keadaan tahara, dalam keadaan suci. Ya, jadi itu yang sebaik-baiknya. Kalau dapat kita lakukan dalam keadaan menghadap kepada kiblat, kerana ini antara adab-adab Nabi kita seperti disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan sebagai contohnya. Itu juga antara adab yang perlu kita lakukan, kita amalkan seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang paling utama.
Ya, kalimah-kalimah yang diajar oleh Rasulullah dengan bilangannya. Kalau dapat kita sebagai contohnya astagfirullah itu diajar kita jumlahnya 70 kali ataupun 100 kali seharian. Jadi dapat kita buat seperti ini ataupun lebih. Ini antara adab-adab yang boleh kita lakukan. Jangan menjerit-jerit ketika mengucapkan zikrullah. Ini juga satu adab. Kerana dalam hadis sahih yang telah kita bentangkan di awal tadi, Nabi menegur perilaku para sahabat yang menjerit-jerit. Ya. Menaikkan suara ya ketika memanggil nama Allah ataupun bertakbir dalam perjalanan ke Khaybar yang telah kita bincangkan tadi. Ini antara adab-adab kita dalam melakukan ibadah ini, kerana seperti yang telah dinyatakan, takbir, tahmid, tahlil, apa saja, selawat, hasbalah ke hauqalah ke, semua merupakan zikrullah dan kita lakukan mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan soalan kedua Datuk berkaitan, adakah mulut dan hati ini perlu seiring dalam berzikir? Ya, ini perlu. Ini apa yang dipanggil sebagai kita mentadabur, kita menghayati kalimah yang kita ucapkan. Tentulah apa kalau kita gambarkan ya, kalau hati itu lalai pergi ke tempat lain bercakap yang lain, hati tempat lain, maknanya kita tidak ada fokus dalam ibadah yang kita lakukan. Ini penting, khusyuk, keserasian ataupun penyertaan hati dalam lafaz-lafaz yang kita ungkapkan itu. Yang berikutnya tentang mana lebih baik zikir dalam hati ataupun zikir dengan lisan. Jawapan ini dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Satu kitab yang sangat istimewa. Jadi zikir kepada Allah ni ada kalanya dengan lisan, ada kalanya dengan hati. Contohnya dalam air tadi, ataupun ketika sedang bersama dengan isteri, tak boleh kita sebutkan dengan zahir, hukumnya makruh. Maka ucapkan dalam hati. Jadi hidup berzikir kepada Allah ni jangan kita limitkan pada kalimah-kalimah saja, kata Imam Nawawi. Kata-kata mutiara beliau yang sangat penting ni tuan-tuan, menyebabkan kita tersedar dalam hidup ini semua kerja yang kita lakukan adalah zikrullah sebenarnya. Masya-Allah. Ya, kerja kita pada hari ini mudah-mudahan sebahagian daripada zikrullah, ketaatan kepada Allah, mengajak orang kepada kebaikan. Ya, bekerja tuan-tuan daripada pagi sampai ke petang itu jangan culas tau. Masuk ke 7 pagi, login, betul keluar pergi entah ke mana kan, pukul 9 masuk semula, dapat quality day, besok dapat kerja terbaik. Datang awal sebenarnya tak datang awal. Kita menipu diri kita sendiri. Buat apa tuan-tuan? Jadi sebenarnya kerja kita daripada pukul 7 kita login, kita check in tu, punch in tu, kita buat kerja dengan betul sampai balik nanti semuanya pahala semuanya zikrullah tuan-tuan. Seperti dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar yang saya nyatakan tadi. Begitu juga bukan terbatas kepada ustaz yang mengajar kat masjid saja. Orang yang dengar itu pun sedang berzikir kepada Allah sebenarnya. Ada pula orang mengatakan kalau gitu kita ingat Allah zikrullah antara maghrib isyak ni kena ucap ribu-ribu. Kuliah ustaz tu dia tak dengar. Akhirnya dia tak tahu perkara yang halal dengan yang haram. Betul. Sedangkan perkara mengetahui halal dan haram itu adalah sebahagian besar daripada persen dia datang daripada kuliah-kuliah yang memahamkan kita pada agama. Itu merupakan satu bab daripada zikrullah, kata Imam An-Nawawi. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan bahawa zikir dengan lisan, dengan hati, dengan tindakan, ini semua dalam package kita melakukan amal saleh kepada Allah dan semuanya merupakan zikrullah sebenarnya. Bernama Faz Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah terdapat penetapan bilangan untuk bertakbir atau berzikir ketika menghadapi musibah? Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Silakan Datuk. Kita dalam Islam kaya dengan rujukan. Maka antara amalan Nabi SAW mengajar kepada para sahabat, contohnya kepada seorang sahabat bernama Abu Salamah radhiyallahu anha. Abu Salamah radhiyallahu anha ni seorang sahabat Nabi, memang seorang mujahid yang asil, yang hebat. Iaitu ketika berhijrah terpaksa meninggalkan isteri dan anak-anaknya, maka ditinggalkan demi untuk Allah dan Rasulnya. Setahun lepas lepas berhijrahnya Abu Salamah, barulah isteri datang, dikasihani oleh keluarganya, dihantar. Maka berjumpalah Abu Salamah dengan isterinya Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Tapi dalam peperangan Uhud, selepas itu Abu Salamah jatuh sakit kerana parah dalam perang Uhud. Beberapa bulan lepas berlakunya perang Uhud, beliau luka dan akhirnya meninggal dunia. Allah. Ya, maka Nabi pernah mengajar kepada pasangan yang mulia ni doa ketika mengalami musibah. Saya ajar kepada tuan-tuan doa ni, apa saja musibah dalam hidup ni nak dibandingkan dengan akhirat, ia kecil. Ya. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kat dunia ni, kalau kita lihat satu hari kat akhirat, nilainya macam 1000 tahun kat dunia. Allahu akbar. Maka pendek, panjang macam mana sekalipun dia pendek untuk umur akhirat. Maka Nabi menganjurkan kepada mereka ditimpa musibah dalam kes ini, sebelum berlakunya kemalangan kepada Abu Salamah ni tadi, Nabi telah mengajar beliau untuk mengamalkan doa
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni, Allahumma ajurni. Kalau kita eja Allahumma ajurni. Kalau ALLAHUMMAK, iaitu ada hamzah. Allahumma ajurni. Saya tak nafikan ada riwayat yang lain daripada Imam Ahmad, daripada Imam Muslim, ada banyak riwayat tentang doa ni yang saya ajar kepada tuan-tuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang berlaku ni dan gantikan untukku satu yang lebih baik daripadanya. Ya. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika kematian suami berdoa dengan doa yang Nabi ajar ni lah. Dalam hatinya terfikir, siapalah nak ganti suami aku? Suami aku sebaik-baik manusia, orang yang saleh. Rupa-rupanya lepas habis iddahnya dia dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah kisahnya tuan-tuan, bila Ummu Salamah ni masa malu dipinang Rasulullah. Dia berkata kepada Rasulullah, dia seorang perempuan yang cemburu, dia ada anak-anak, dia sudah tua, ada perkara-perkara dia bergurau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah ya. Tapi nak menunjukkan kepada kita keberkesanan doa Nabi SAW itu, apa saja musibah yang berlaku, doa dengan doa ini pasti Allah ganti satu yang lebih baik daripadanya. Kita pergi ke masjid, sibuk kita hilang. Doa ini. Betul. Mungkin Allah nak ganti sebuah kereta Ferrari. Masya Allah. Tuan-tuan, jangan kita ragu pada kuasa Allah. Yang kedua berkaitan dengan satu peristiwa berlaku pada zaman Nabi SAW. Iaitu puteri Nabi yang sangat Nabi kasih, namanya Fatimah radhiyallahu anha. Kita boleh buat teka-teki kepada anak-anak. Bahawa anak-anak Nabi berapa orang tuan-tuan? Cuba jawab kat saya. Komen di bawah. Anak-anak Nabi yang SAW semuanya wafat dalam hayat Nabi. Melainkan ini seorang saja, iaitu Fatimah radhiyallahu anha. Semuanya wafat dalam hidup Nabi melainkan Fatimah saja. Maka Fatimah radhiyallahu anha memberitahu kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya tengok tangan Fatimah ni kematu, maknanya keras. Wanita yang mulia ini yang disebut sebagai ketua wanita dalam syurga nanti, salah seorang daripadanya Fatimah radhiyallahu anha. Nabi tengok puterinya tangan kematu. Kerana bayangkan Fatimah radhiyallahu anha ni nak mengangkat air dari telaga Rasulullah yang dikatakan dekat utara Masjid Nabawi itu ada tempatnya. Kalau kita pergi ke sana boleh tanya kepada orang-orang alim, orang-orang yang mengetahui sejarah Madinah. Maka diangkat air itu untuk pergi ke rumahnya jauh tu berapa ratus meter tuan-tuan, untuk bawa air. Ya, untuk kegunaan suaminya Sayyidina Ali dan anak-anaknya, basuh baju, masak dan sebagainya. Nabi lihat wajah Fatimah ni mengungkapkan 1001 rahsia. Kerana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu hidup dalam keadaan serba sederhana. Sayyidina Ali tidak milih untuk kaya. Sayyidina Ali hidup serba zuhud. Sederhana sangat hidup Sayyidina Ali. Maka Fatimah radhiyallahu anha mengadu pada Nabi tentang kesukaran hidup, minta pada Nabi kalau ada khadam untuk diberikan. Yalah, maklum Nabi pergi peperangan, ada orang tawanan perang yang boleh dijadikan sebagai khadam, diberikan kepadanya. Maka jawab Rasulullah, wahai Fatimah, sebelum tidur setiap malam, ni kalau nak sebut tentang kadaran, takdir ataupun taksir ataupun jumlah yang tertentu, melibatkan zikir yang tertentu untuk mengatasi masalah-masalah dalam hidup, maka Nabi menganjurkan kepada Fatimah radhiyallahu anha sama macam zikir lepas sembahyang. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setengah mereka mengatakan tasbih Fatimah. Ya, ucapkan tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, dan sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, maka doa ni engkau ungkapkan, semua kesukaran, kesulitan dalam hidupmu akan dihilangkan oleh Allah SWT. Masya-Allah. Okey. Jadi kaum ibu muslimat, pesan saya, kesukaran kita besarkan anak-anak, layan suami, jaga keperluan hidup. Kadang-kadang tak ada tempat nak mengadu kan. Nak cerita kat Facebook kan semua orang tahu pula. Ceritalah dengan Allah. Allah itu Maha mendengar. Baik. Hari ini kalau kita ada masalah, banyakkan zikir supaya kita rasa masalah itu kecil dalam kehidupan kita. Saya tertarik dengan soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita Juhara Abu Bakar. Ramai juga yang bertanya sebenarnya tentang soalan seperti ini. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah hukum perbuatan berzikir sambil memukul gendang atau peralatan muzik lain di dalam masjid atau surau? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Datuk. Ya, sebenarnya zikir ni apa tuan-tuan? Zikir ni ingat Allah kan? Ingat Allah ni maknanya kita sedang berhubung dengan Allah dan minta kepadanya apa-apa yang kita inginkan. Saya ingat contoh Imam Mutawari Sya'rawi berikan indahnya tamsilan yang beliau kemukakan.
anda mempunyai seorang anak, yang mana satu anda yang sebenarnya? Anda yang pertama, anda kata pada dia, Kak Long dah belajar kat universiti ni kan, jadi ayah bagi Kak Long sebulan RM500 lah. Belanja duit poket dan sebagainya. Ya, maka selama 12 bulan Kak Long belajar, ayah bagi RM6,000. Nak ambil RM6,000 masuk dalam akaun, ahlan wa sahlan wa jalan. Tutup cerita. Jangan telefon ayah, jangan tanya apa dah, duit dah cukup ayah dah bagikan, sudah. Ataupun kita ayah yang kedua. Kak Long, ayah bagi Kak Long tiap bulan RM500 ni. Tapi cuti sekolah Kak Long duduk kat rumah, makan free apa semua free kan. Internet semua free, basuh baju free, maka cuti semester ayah tak bagi duit lah. Tapi tiap bulan Kak Long mesti telefon ayah. Nanti ayah transferkan duit. Tuan-tuan, kita mana satu agaknya tuan-tuan? Tentulah kita yang kedua kan. Nak dengar suara anak kita, anak pun wah tadi peksa susah lah, doakan bah. Ya. Maka kita dengar suara anak kita satu nikmat tau. Mungkin tengah meeting pun kita berhenti sekejap nak dengar anak kita bercakap apa luahan hatinya. Kita nak bantu, tak mahu ada orang lain lebih rapat daripada kita banding kepada dia. Kita nak kita di ayah yang terbaik misalnya sebagai contohnya. Maka demikian juga zikir pada Allah ni tuan-tuan. Kata Imam Mutawalli Sya'rawi, kau banyak minta, Allah bagi berperingkat. Dia tak bagi sekaligus. Maka zikir ni merupakan waktu yang paling aman, waktu yang paling mulia, waktu yang paling dekat kita dengan Allah. Maka janganlah diri cemari dengan bunyi bising, gangguan, dan akhirnya kita ni macam main-main pula dengan Allah Taala. Itu sebab tuan-tuan, kata seorang ulama terkemuka Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang wali Allah, disebut dalam kitab sebagai contohnya Syiar A'lamin Nubala, beliau merupakan tabakat yang ke-10 di kalangan para ulama hadis, ulama tasawuf. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, kalau tidak waktu malam, tidaklah aku ingin hidup kat dunia. Laula lail lama ahbabtul baqa' fil ard. Kalau tidak waktu malam, tak adalah aku ingin duduk kat dunia ni. Apa maksud beliau tuan-tuan? Maksud beliau malam tu tenang. Betul. Dapat ingat Allah tanpa gangguan, tak ada kita menyimpang kepada perkara lain, tak ada sibuk dengan telefon, tak ada sibuk dengan media sosial. Kerana waktu itu waktu yang sangat sunyi dan fokus ibadah berlaku. Betul. Jadi balik pada soalan ni tadi, kalaulah zikrullah ni disertai pula dengan bunyi-bunyi yang berbagai-bagai, kita bimbang ya tidak lagi nama zikrullah, itu sudah jadi hiburan sebenarnya. Ya, jadi hiburan tu tak ada salahnya, tapi likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada penjelasannya. Waktu zikir kita zikirlah betul-betul pada Allah. Kalau kita nak main duh, main kompas sekala, itu juga ada dibenarkan dalam Islam, tidaklah dihalang. Terus mungkin ada nyanyian tertentu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, kasih sayang sama manusia, tak ada salahnya, fatwa para ulama. Ada sedemikian. Muzik itu macam Syekh Farid Ansari, seorang ulama besar daripada Maghribi, juga memfatwakan ia halal asal saja tidak ada benda-benda syahwat, benda-benda syirik dan sebagainya. Tapi pisahkan dia daripada zikrullah. Kerana zikrullah ni adalah khusus untuk kita ingat Allah SWT. Janganlah dalam zikrullah ni kita seolah-olah macam berhibur kat situ. Ya, mungkin kalau kita nak tidurkan anak dengan zikrullah yang lembut-lembut, dengan bunyi muzik yang ringan-ringan, mungkin tak ada masalahnya. Tapi kalau heavy sangat tuan-tuan, dahsyat sangat, memang tak kenalah dengan ruh zikrullah itu sendiri. Kalau kita lihat hari ini kadang-kadang ada kita dengar masalah rumah tangga antara suami dan isteri. Dan ada kadang-kadang bila isteri jumpa seorang ustaz, maka dipesan oleh ustaz itu, kamu pergilah beruzlah. Asingkan diri daripada suami, banyakkan selawat. Kadang-kadang ditetapkan 500,000 sehari sampai tanggungjawab kepada suami itu tidak tertunai. Jadi bagaimana ustaz keadaan sebegini? Hukumnya nampaknya dalam kes yang melibatkan zikrullah yang dalam bilangan tentu ni tuan-tuan, kita melakukan perkara yang hukumnya kalau kita kata sunat, tapi kita mengabaikan perkara yang wajib. Allahu Akbar. Ya, jadi mana satu yang utama tuan-tuan? Melakukan perkara yang wajib ke perkara yang sunat? Ya. Jadi apa yang berlaku dalam konteks sekarang, saya ingatkan soalan yang kita sebelum ni, bahawanya zikir pada Allah ni ada dua bentuk. Satu bersifat mutlak, satu bersifat muqayyad. Muqayyad ni berarti Nabi mengajar kepada kita jumlah-jumlah yang tertentu. Maka jangan kita tambah, jangan kita ubah. Contohnya zikir lepas sembahyang. Begitu Nabi sebut, begitulah kita amalkan. Ya, sebagai contohnya pada waktu nak tidur malam, Nabi mengajar kita untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir yang saya anjurkan tadi. Dalam panduan Nabi berikan kepada Fatimah radhiyallahu anha, juga kepada kita semua, bukan saja kepada orang perempuan, bukan kepada isteri kita, bahkan kepada diri kita sendiri yang mengalami kemelut kehidupan, konflik sebagainya. Ada bilangan Nabi ajar, amalkan. Selain daripada itu, bebas kamu untuk mengucapkannya sebanyak-banyak. Uzkurullah zikran katsira, ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya, tak ada limit. Ya. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dalam zikir itu kita ada tanggungjawab, kena ingat. Ya. Jadi inilah umpama seorang yang kalau kita bayangkan dalam kehidupan,
dia melakukan perkara-perkara semikian, dia tinggalkan suami, tinggalkan anak-anak, tinggalkan kewajipan, dia pergi buat perkara yang sunat. Ada pula yang lelaki kadang-kadang kena pergi beruzlah, kena pergi berkhalwat, nama dia berkhalwat ya. Pergi ke gunung itu, gunung ini, bertapa. Tuan-tuan, bertapa dalam Islam hukumnya haram, tuan-tuan. Sedangkan kita punya tanggungjawab, ada pekerjaan yang kita kena lakukan, ada anak isteri yang kita kena jaga, sembahyang Jumaat yang kita kena hadir. Siapa mengajar kita tiba kena duduk pula meninggalkan sembahyang berjemaah dan juga berjumaat itu, ya, al-Jumaat wal Jumaat. Siapa yang benarkan kita untuk tinggalkan itu? Ya, mana punya fatwa yang mengajar kita untuk hidup sedemikian? Nabi SAW berkhalwat sebelum Islam. Ya, sebelum datangnya wahyu. Seperti dijelaskan oleh Syekh Muhammad Sa'id Al-Buti, almarhum Syekh Syahid ini, menjelaskan dalam kitabnya dalam bab khalwat Nabi SAW. Khalwat Nabi itu berlaku sebelum daripada Nabi dilantik. Belum ada syariat pada masa itu. Selepas ada syariat, Nabi merupakan seorang yang berdakwah. Ya, apa hukumnya kita mengabaikan tanggungjawab yang wajib, tapi tiba-tiba kita pergi buat benda yang sunat? Inilah umpamanya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya, rumah yang kita buat, atapnya perkara yang wajib. Dindingnya mungkin kita boleh kecilkan ke, boleh apa ke. Ni atap tak ada. Dinding pula yang cantik. Hujan ribut macam mana, tuan-tuan? Betul. Jadi kita kena tahu mana perkara yang asas, mana perkara yang cabang. Jadi ini adalah satu kesilapan yang berlaku. Tanggungjawab kita ni, tuan-tuan, dalam hidup, kalau kita sakit, umpamanya kita jumpa doktor pakar kan. Penyakit saraf, doktor pakar saraf kita jumpa. Orang mungkin ada masalah tertentu jantung, jumpa pakar jantung. Orang ada masalah tertentu tentang apa-apa saja, doktor mata, jumpa pakar mata. Maka tuan-tuan, kenapa dalam Islam kita tak jumpa pakar dia? Kenapa kita tak cari? Ya, kadang-kadang ada masyarakat ni yang terpedaya dengan penampilan pakaian. Oh, ni pakai hebat, nasi ulama. Tak, belum tentu lagi. Izzuddin bin Abdul Salam ni dipanggil sebagai sultan ulama besar mazhab Syafi'i. Banyak jasanya, banyak kitabnya dikarang. Beliau pernah berkata, ketika aku melaksanakan ibadah haji, semua orang pakai ihram kan? Kopiah pun tak pakai, orang lelaki haramlah tutup kepala. Maka dalam ketika tawaf tu, aku menegur beberapa orang perilakunya salah ketika tawaf. Dia tengok aku, siapa engkau? Dia tengok aku sama macam dia. Lepas daripada habis tawaf, habis haji, aku pakai pakaian ulama dengan tarbus, dengan serban, dengan imamah, dengan pakaian. Aku duduk, ramai orang datang. Orang mengukur ilmu pada pakaian. Mereka tersilap sebenarnya. Sesiapa saja boleh pakai pakaian aku. Mereka tidak mengukur dari sudut ilmu. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, kita rujuk. Ya, di negeri kita masing-masing tentu ada jabatan fatwa kan. Mufti-mufti semuanya berfungsi. Kitab-kitab yang mereka rujuk, fatwa-fatwa mereka keluarkan, tuan-tuan ceklah mana saja. Pahang ke, Perak ke, wilayah ke, Melaka ke, Sabah, Sarawak ke, ya Allah, begitu banyaknya fatwa yang telah dikumpulkan. Begitu banyak. Kadang ada ustaz yang ditempatkan untuk menjawab persoalan tuan-tuan. Mengapa tak dirujuk? Mereka ni berautoriti. Mereka ni memang pihak jawatan kuasa dilantikan dan memang ada latar belakang. Mereka tak letak orang biasa-biasa kat situ. Mesti ada rujukan. Ya, mesti merupakan orang belajar di Azhar, di mana, di Jordan, di Madinah. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, tanggungjawab kita merujuk pada pihak yang betul. Jangan kita pergi rujuk entah mana-mana orang lepas tu dah kita disesatkan oleh perkara sedemikian. Dan akhirnya pecah belah. Ya, kita rujuk pada perkara-perkara bersifat perceraian hanya berlaku kerana isteri terlalu ikut agama dan mengabaikan suami. Macam mana ikut agama boleh abaikan suami? Ini ikut agama secara ekstrim yang tak betul. Ya, cara yang salah. Tuan-tuan tentu tahu kan hadis peristiwa Abu Darda dengan Salman radhiyallahu anhu. Ketika Abu Darda berpuasanya kuat, sembahyang malamnya kuat, sehingga isterinya Abu Darda mengadu kepada sahabat Abu Darda iaitu Salman, ajak tidur kat rumah. Tengok perilaku Abu Darda. Malam sembahyang tahajud, siang puasa tak mau buka. Puasa manjang. Maka Salman menegur, ini waktu malam tidur, pergi tidur dengan isterimu. Nanti ada waktu kamu tahajud. Bukan sepanjang malam kamu tahajud tinggalkan isterimu. Waktu siang ketika dia hulurkan makanan, dia tak makan, dia kata dia puasa. Salman berkata, aku tidak mau makan melainkan kau makan bersama dengan aku. Maka Abu Darda berbuka puasa pada hari itu, meraihkan sahabatnya Salman. Akhirnya Abu Darda pergi bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan Salman terhadapnya. Nabi menjawab, sadaqah Salman. Benar Salman. Kerana dalam hidup ni ada waktu untuk isteri, ada waktu untuk suami, ada waktu untuk orang lain, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk masyarakat, ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk bersendirian. Jadi amat malang kalau kita fokus kita dalam perkara itu, kita mengabaikan perkara-perkara yang lain. Allahuakbar. Baik. Jadi hari ini kalau kita ada perkara-perkara yang memerlukan tanggungjawab kita, maka perlulah kita tunaikan tanggungjawab tersebut. Okey, kita beralih ke soalan yang seterusnya, datang dari Siti Nurbayah.
Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Ustaz, Da'i dan kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah ucapan takbir Allahu Akbar itu sebagai penaik semangat ketika diri sedang lemah atau sedih, dan tasbih Subhanallah itu sebagai penenang hati ketika takut dalam sesuatu situasi yang membahayakan atau merisaukan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Siti Nurbayah atas soalan. Silakan Datuk. Dalam surah Ar-Ra'd Allah menyatakan ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah itu hati menjadi tenang, lapang. Ia diumpamakan oleh Amru Khalid, seorang pendakwah dari Mesir, mengatakan, kalau kita ni punya kereta kita nak servis mesti melalui manual pembuatnya. Kita tak boleh nak pandai-pandai servis tanpa kita merujuk kepada manual pembuat kereta. Maka Allah yang telah menjadikan kita, Allah lah yang paling layak untuk kita rujuk dalam suasana kita tertekan, susah, nak motivasi diri dan sebagainya. Orang kata nak healing lah ini. Healing. Tuan-tuan dimulakan sekalian. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Katsir, saya kembali kepada ayat mula-mula kita sebut tadi, wal baqiyatus salihat. Ya, perkara yang akan menyebabkan kekal di sisi Allah, ketenangannya, kebahagiaannya, pahala untuk kamunya. Ya, seperti Ibn Abbas menyatakan, apa tahu? Zikir kepada Allah ni yang akan berikan hati kamu ketenangan, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, tabarakallah. Orang kata masya-Allah, tabarakallah. Ini satu zikrullah yang penting, tuan-tuan. Lagi apa? La haula wala quwwata illa billah. Lagi apa? Astaghfirullahal azim. Lagi apa? Sallallahu ala Muhammad. Lagi apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Inilah di antara perkara-perkara yang dimaksudkan sebagai al-baqiyatus salihat, yang akan beri pada kamu ketenangan, kebahagiaan, keseronokan, kecukupan dalam apa sahaja yang kamu uruskan. Ya, lagi kalau kita lihat Islam ni seperti yang telah kita ajar, anjuran Nabi, ada doa-doa yang kita ucapkan. Nabi SAW sebut dalam kitab Zadul Ma'ad, kalau Nabi tengah susah hati, Nabi akan tengok ke langit, pegang janggut Nabi. Kalau dia janggut dah, kata janggut pegang je dagu lah. Maka Nabi mengucapkan, la haula la quwwata illa billah, la haula la quwwata illa billah, la haula la quwwata illa. Ya Allah, Tuhanku, aku ni tak ada apa daya upaya lah ya Allah. Kepada Engkau lah tempat aku kembali. Aku mohon pada Engkau lah bantuan ya Allah. Aku memang tengah susah hati ni. Kalau kita boleh mengamalkan zikir ketika stres ni lebih baik. Itu Nabi menganjurkan, siapa yang mengamalkannya Allah pasti akan hilangkan kepadanya kesukaran. Tuan-tuan hafallah doa ni, tuan-tuan. Doa ni memang panjang tapi memang berbaloi. Dia menghilangkan segala kesan hati kita, kegelisahan sebagainya. Pesan Nabi tau, bukan pesan saya. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmu, adlun fiya qada'uk. As'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi wa ghammi. Siapa baca doa ini, Nabi menjanjikan hilang segala kesusahan hatinya. Allahu Akbar. Aku ni hamba Engkau ya Allah, aku anak kepada hamba lakimu, aku anak kepada hamba perempuanmu. Ni ubun-ubun aku berada dalam genggamanmu. Tuan-tuan, ada satu kajian sahabat saya, Dr. Pakar Faizal daripada Oxford University, PhD dalam bidang brain. Sahabat saya Ustaz Dr. Faizal, kalau dengar betul kan kalau salah. Dia kata bahawa satu kajian dia buat di Oxford. Binatang namanya beruk, monyet, kera dan sebagainya. Kan dia agresif kan, aktif kan, hyperaktif kan. Tangkap seekor beruk, bedah bahagian kepala ini. Bila ditekan di sini, dia less agresif. Tekan dekat kepala ni. Kenapa dalam hadis mengatakan selalu banyak menyebut perkataan nasihati? Nasihatin kazibatin khati'ah. Kenapa sebut nasiyah? Nasiyah ni bahagian ni. Apa dipanggil ni? Dahi Dahi ini adalah kawasan yang sangat sensitif. Bila seekor beruk ditangkap, dia aktif, dia hyperaktif, maka agresif. Ditekan di kawasan ni, dia jadi less agresif. Tenang dia. Bila dia agresif balik, tekan, tenang balik semula. Kita ni tak boleh lah nak pecah tengkuak kepala, pergi ketuk, tekan kat situ, tuan-tuan. Itu sebab dia ajar kita untuk sujud, tuan-tuan. Sujud ni akrab ma yakun abdu ila rabbih kaunuhu sajidan fa'akthiru fihi du'a. Engkau banyak sujud. Itu sebab ketika datang Rabi'ah al-Aslami kepada Rasulullah, dia banyak berkhidmat. Rasulullah bertanya kepadanya, apa kau nak wahai Rabi'ah? Apa yang kau nak? Aku doakan kepada Allah. Jawab Rabi'ah, saya nak teman Rasulullah masuk syurga. Masya-Allah. Jawab Rasulullah kepadanya, fa'ini ala nafsika bi kathrati sujud. Masya-Allah. Wahai Rabi'ah, bantulah aku untuk membantumu di akhirat dengan banyak bersujud. Sujud apa, tuan-tuan? Sujud bukan sujud begitu. Sembahyang sunat di samping sembahyang fardu yang kita lakukan. Kan itulah position yang kita paling dekat dengan Allah, paling tenang dan hilang kesusahan, stres dalam hidup. Di samping itu doa yang kita amalkan tadi, minta kepada Allah supaya bagi tangan kat kita, hati kita ni
nasiyah kita ni supaya Allah pegang dan Allah tenangkan kita dengan segala perkara yang boleh menghilangkan tekanan ni tadi. Ya, insya-Allah. Baik. Jadi setiap orang pasti ada masalah. Jadi kalau ada masalah, banyakkan zikir, bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bagi jalan keluar kepada masalah kita. Baik, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanya Ustaz. Sebagai mendapat barakah pagi ini, doa ringkas sebagai penutup, Datuk. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i masyayikhina wa jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Amin. Allahumma inna abiduk banu abidik banu ima'ik nawasina bi yadik madin fina hukmun 'adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika wa 'allamtahu ahadan min khalqik أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهبه منا وغمنا يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. اللهم أكثر مالنا ولدنا وسعنا في دارنا وباركنا فيما أعطيتنا وأطل حياتنا على طاعتك وأحسن أعمالنا واغفر لنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Datuk Zahazan yang sudi bersama dengan kita pagi ini.